Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Telah mengangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan diangkat akan beberapa darajat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang mana pada hari ini kita dapat bersama bertemu wajah bersua muka dalam dewan ini dengan satu niat, satu matlamat, satu tekad dan satu keazaman untuk menuntut ilmu Allah, menambah ilmu Allah dan juga nak beramal dengan ilmu yang Allah bagi kepada kita, insya-Allah. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, jadi hari ini tak silap saya hari yang ke-14 ke 15. 14 tu kita berada pada tahun yang baru 1433 Hijrah. Jadi sebelum tu saya nak tanya, kita kat mana dah? Muka surat Muka surat 24 baris yang kelima. Dan bagi sah berjemaah, jadi sebelum tu tuan-tuan, ya, ya. Okey, muka surat 24 baris yang kelima daripada atas. Jadi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita masuk pada tahun baru, alim ulama kita, Datuk Guru kita dia pesan binakanlah satu azam baru. Binakanlah satu azam baru supaya tahun yang baru ni tahun yang lebih baik daripada tahun lepas. Tahun yang mendatang ni lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi walaupun baru 14 hari, 2 minggu tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita ada 2-3 perkara yang mana boleh membawa pembaharuan dan juga kemajuan dalam hidup kita. Bukan kemajuan dunia saja, kemajuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang tak pernah ke masjid, dia azam tahun ni nak mula-mula berjina dengan masjid. Ada yang sebelum ni tak pernah layan pun anak yatim, lepas ni nak bagi sikit atau perhatian kepada anak-anak yatim contohnya. Sebelum ni Allah tak pernah ambil tahu bab mak mentua, pak mentua. Jadi tahun ni nak tingkatkan lagi lah pengetahuan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan layanan pak mentua, mak mentua. Ni contoh-contoh tuan-tuan. Kalau hak kena tuan-tuan tu secara tak sengaja lah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, biasanya kita telah pun difahamkan. Kebanyakan masyarakat tuan-tuan, bila masuk je tahun baru, dia faham alhamdulillah, hendaklah kita bersyukur sebab dipanjangkan umur. Betul tak tuan-tuan? Sebenarnya salah Allah. Tok guru kita bila sambut tahun baru ni, dia melalui kesyukuran, bersyukur juga, tetapi dalam tangisan. Dia renung, dia nilai. Bila masuk tahun baru ni, sebenarnya mesej daripada Allah Ta'ala bahawa umur kita kurang. Umur kita dah banyak dah dihabiskan dengan tahun-tahun yang lalu. Hak mendatang ni kau sikit. Artinya kau dekat dengan mati. Dia tak bersukaria sebagaimana hak disambut oleh puak-puak yang mana hak
hak diajar oleh bukan Islam tu. Sambut tahun Masihi ni, tak berapa hari ni nak sambut tahun Masihi tuan-tuan. Bersukaria, berpesta, kemudian pula bergaul bebas lelaki perempuan, buat jamuan sampai pagi, tidur sekali. Ni semua tak diajar oleh Islam. Jadi Islam ajak kita bila masuk tahun baru, bacalah doa akhir tahun, baca doa awal tahun, ada yang baca Yasin. Inilah yang Islam ajak supaya dapat bersyukur sungguh-sungguh, dan akhir sekali ada ikatan pertalian kita dengan Allah melalui apa yang Allah bagi kat kita tahun baru ni. Bukan senang nak pecah dalam minda masyarakat tuan-tuan. Bila masuk tahun baru, alhamdulillah panjang umur. Bukan panjang, kau pendek umur. Hak panjang tu telah pun berlalu, biar pilah. Yang mendatang tu tak tahu bila boleh larati lagi. Itu je. Jadi mungkinlah tirai baru ni, bila kita buka tirai baru tahun baru ni, dengan minggu yang kedua ni, kita ada azam baru tahun ni. Ikutlah apa-apa yang baru, yang mana boleh bawa satu peningkatan dalam hidup kita dari segi hubungan takarrub kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang lebihnya. Dan Allah pula tuan-tuan, dia tidak pandang kepada rupa paras kita, tak pandang pada darjat keturunan, tapi yang menjadi nilaian penelitian Allah, tilikan Allah ialah hati-hati manusia. Jadi apa-apa perancangan pun kita tak hazard kat orang pun tak apa, janji dibina di atas hati yang mulia tadi. Kita bina di atas hati yang mulia ini tuan-tuan, insya-Allah Allah pandang di hati tu. Dalam senyap-senyap ya. Tak payah kita ada beg dada ataupun kita buka, kita tepuk meja di kedai kopi tu sampai terangkat pinggan tuan. Aku nak berubah tahun ni. Tak payah. Artinya kita bina dalam senyap. Ini yang lebih elok. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ramai di kalangan tuan-tuan saya tahu, saya tengok muka saya tahu dah. Tuan-tuan mungkin nak dengar sikit cerita hati Kemboja tu. Ada yang hangguk. Memang nak dengar sungguh. Tambah pula tahun ni Kemboja dengan Vietnam. InsyaAllah Abang Aziz ada bersama tu, dia boleh kongsi sekali lah. Bukan apa cerita dia nak kena cerita juga tuan-tuan, sebab tuan-tuan yang bagi korban, tuan-tuan yang buat korban tu ke mana kan. Tak apalah kita cerita sikit. Tapi kok mana pun kena mengaji dulu. Saat Abang Samsul kita tarik telinga saya payah kan. Kena mengaji dulu Okey, muka surat 24 baris yang kelima daripada atas Qala muallif rahimahullahu ta'ala, kata penulis pengarang kitab kita ni, dan bagi sah berjemaah, artinya mengikut makmum akan imam itu 13 syarat. Okey, dapat semua? Okey, dan bagi sah berjemaah, bagi sah berjemaah ni, nak sah berjemaah artinya mengikut makmum akan imam. Rupa-rupanya dia ada juga syarat nak sah ikut makmum akan imam. Artinya kita nak ikut tu imam. Ikut tu imam ke mana ni? Yang sah tak sah ni ikut tu imam dalam sembahyang saja. Kalau luar sembahyang tak boleh. Nak cerita dalam sembahyang saja. Hidup faham dia ikut tu imam kedai pasal malam lah. Jadi sah berjemaah artinya mengikut makmum akan imam itu 13 syarat. Banyak ni tuan-tuan, 13 syarat. 13 syarat nak sah ikut tu imam. Kalau tak cukup 13 syarat ni tuan-tuan, tak cukup syarat, tak sah lah ikut imam. Walaupun cantik, imamnya elok, kita pun lentik elok lah tuan-tuan, tak sah. Sebab apa? Syarat dia ada 13 syarat. Nanti kita tengok apa dia 13 syarat ni. Pertamanya, bahawa tiada mengetahui makmum akan batal sembahyang imamnya dengan berhadas atau lainnya. Jadi syarat sini 13 syarat nak sah ikut imam. Tak kira lah sembahyang di masjid ke, sembahyang di rumah ke, dan tu imam kita di rumah abang kita sendiri, ayah kita sendiri ke, ataupun di dewan ke, ataupun di padang ke, padang bola ke tuan-tuan. Inilah syarat dia. Jadi 13 syarat nak sah ikut imam. Pertamanya, bahawa tiada mengetahui makmum akan batal sembahyang imamnya dengan berhadas atau lain. Syarat dia tuan-tuan, syarat yang pertama, kita makmum ni tak tahu kata imam tu batal, sah sembahyang.
Sah ikut. Kan? Sah ikut. Kita tak tahu apa-apanya tu imam tu. Kan? Pagi Jumaat ni tuan-tuan sujud sejadah. Kan? Malam tu dia tidak lewat. Tuan-tuan faham lah. Kan? Rupa-rupanya main pagi tuan-tuan duk kelang kabut mangkit lewat, lupa mandi wajib. Contoh dah. Lupa mandi wajib. Ataupun kita katalah dia tak sedap main migau macam mana tak tahu, wuduk tak ambil. Sini dia kata batal sembahyang imam dengan berhadas atau lainnya. Ataupun kita tak sedap tengah sembahyang dah tu imam batal, kita tak tahu. Yang tadi ni sebelum sembahyang, ni dalam sembahyang. Dia kentut ke apa ke kita tak tahu. Tak ada bunyi, tak kira lah apa-apa irama sekalipun. Tak tahu. Bila tak tahu, sah ikut imam. Imam pula tuan-tuan, kalau dia dah kentut, dia ada tanggungjawab dia, kena keluar, kena berhenti. Kalau dia terus juga, dia tanggung. Hak makmum sah sembahyang. Makmum sah sembahyang. Ada berlaku satu ketika tuan-tuan, masjid hilang lama lah. Saya tak ingat masjid mana. Ada satu cerita, tuan-tuan, tu imam tu dia lupa mandi junub pagi. Lepas tu pilah semayang. Lepas semayang baru dia ingat. Lepas semayang baru dia ingat, dah mandi wajib lupa mandi wajib. Lepas tu tuan-tuan, dia istihad. Dia istihad kat anak makmum tu mujuklah tak ramai tuan-tuan. Dia istihad kat makmum, kan? Tuan-tuan semua kena qada balik semayang sebab semayang tadi tak sah. Dia habaq pula sebab saya terlupa mandi. Tuan-tuan. Rayuh tuan-tuan. Dia tak ingat masjid mana lah. Masjid bukan surau lah. Jadi fiqh kita, dia ada jalan penyelesaian dia tuan-tuan. Kalau kita seorang batal ataupun kita seorang tak sah semayang, sedangkan makmum tak tahu, biar pergi kat mereka tak tahu sebab sah semayang mereka, kita balik tuan-tuan, mandi apa semua siap. Lepas tu kita semayang lah qada hak kita seorang. Kita qada hak kita seorang sebab tadi tak sah. Hak tak sah tu kita seorang je. Kan? Ambil semayang elok balik, semayang lah, qada lah, tak ada masalah. Tapi bila dah bagi tahu kat makmum tuan-tuan, semua makmum tahu dah, tu imam tak sah semayang, hak makmum semua kena buat balik sebab dah tahu dah. Kalau makmum tak tahu, sah semayang. Kalau makmum dah tahu, jadi tak sah semua. Kena semayang balik semua sekali. Artinya Islam ni dia tak berat. Yang kedua, Islam dia tak menjatuhkan air muka orang. Tu imam kalau batal tak payah abang, kata tak mandi wajib, tak payah abang. Dia akan timbul fitnah tuan-tuan. Apa tu imam ni? Apa tu imam ni? Dia kan jadi macam tu. Dia mudah saja. Memang Islam ni senang. Siapa kata susah? Tak senang. Semayang seorang-seorang, maksudnya qada balik lah. Tapi bila istihad tu hal lain pun kena qada balik. Allah susah tuan-tuan. Dia susah. Sama juga tuan-tuan, samalah juga. Contohnya jadi imam, betul dia nak jadi imam ni, dia kena ada satu lagi pertambahan ilmu. Dia bukan nak cukup dengan hak tu saja, dia ada pertambahan ilmu lagi. Contohnya tuan-tuan, bila angkat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba roh di ujung tu tak jadi. Makmum pula tuan-tuan, bila Allahu Akbar dia kira angkat Allahu Akbar. Kadang-kadang tu imam wah-wah pun ada juga, Allahu Akbar. Makmum semua angkat dah Allahu Akbar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tak jadi tuan-tuan. Hak belakang kata apa dah. Angkat pula Allahu Akbar. Makmum kata jadilah kot, pakai angkat takbir Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Tak jadi lagi. Ni pun satu perangai juga tuan-tuan. Tuan-tuan duk gendok ni ada sini wah. Jadi tuan-tuan,
Bila imam, kalaulah dia dia teliti tengok takbir dia, Allahu Akbar, tak nyata contohnya, ataupun tak lengkap. Sebab dalam kitab kita ni, syarat nak takbiratul ihram, nak sah, dah ada 21 syarat. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan ngaji dah dalam kitab ni. Tiba-tiba tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat ni, artinya takbir tidak sah. Bila takbir tidak sah, semayang pun akan tak sah. Bila angkat takbir Allahu Akbar, makmum bakal angkat abirah. Oleh kerana kita seorang je tak sah, makmum sah. Kita seorang je imam yang tak sah, tuan-tuan. Kita angkat takbir seorang-seorang. Tak payah angkat tangan Allahu Akbar, kejut orang belakang, tuan-tuan. Tangan biar duduk di dada. Cuma angkat takbir, cuma takbir Allahu Akbar pelan-pelan. Tak, orang belakang tak payah lah. Yang hak 2 kali 3 kali tu kira tak jadi tu. Ni nak cerita kata tu imam bila dia takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ada kesalahan yang takbirnya tidak sah, makmum tak tahu. Bila makmum tak tahu, tak apa, kita angkat, kita takbirnya takbir seorang-seorang. Allahu Akbar. Dalam tu pasang niat balik, aku sembahyang fardu zuhur dan sebagainya. Seorang-seorang je. Tapi janganlah angkat tangan. Angkat tangan, tu imam takbir lain ni. Jangan bagi tahu. Tidak susah orang belakang. Jadi kita menyusahkan makmum di belakang. Allah, mudah tuan-tuan, mudah. Okey, tengok syarat yang pertama tadi lah. Dia kata bahawa tiada mengetahui makmum akan batal sembahyang imamnya dengan berhadas atau lain. Tak kiralah berhadas, berhadas kecil atau berhadas besar, ataupun dengan lain, contohnya kena najis. Tu kita makmum ni tak tahu tu imam ni menanggung najis ataupun kena najis. Sebab apa? Menanggung ataupun menyentuh najis adalah bukan batal ayat semayang, batal semayang. Ayat semayang tak batal, batal semayang. Okey, kalau tak tahu, makmum tak tahu, sah jawab dia. Kita tengok yang kedua pula. Yang kedua, bahawa adalah sembahyang imamnya itu terkaya daripada wajib qada atasnya. Jadi bahawa adalah sembahyang imam, sembahyang imam itu terkaya, artinya lebih, tak ada masalah daripada wajib mengqada atasnya. Artinya tak ada masalah, imam ni lebih daripada kita. Kita makmum, imam ni lebih. Hak fardu tak ada masalah, hak syarat tak ada masalah, hak rukun tak ada masalah, semua lebih imam. Sini dia kata dari terkaya, artinya terlebih, terkaya, istimewa daripada wajib dia qada atasnya. Tak ada masalah sebab imam dia mengaji dah bab tu. Imam dia faham dah bab tu. Ni kalau sembahyang di masjid surau, kalau sembahyang di rumah suami jadi imam, ataupun anak lelaki kita jadi imam. Tu imam tu tak kena qada dah sembahyang. Bersifat dia tak pernah tinggal sembahyang. Terkaya daripada wajib qada atasnya. Dia tak kena wajib qada apa-apa dah. Sebab dia orang yang tak tinggal sembahyang, orang yang jaga sembahyang, orang yang sentiasa berhati-hati dalam urusan sembahyang. Tu. Dia terkaya tidak perlu ulang sembahyang. Dia panggil i'adah sembahyang. Contoh lainnya tuan-tuan, tuan-tuan biasa tak sembahyang hormat waktu? Sembahyang hormat waktu. Jadi itu imam ni dia bukan orang yang sembahyang hormat waktu, kita nak ikut dia. Artinya dia terkaya daripada wajib qada. Artinya tak payah perlu qada lah sembahyang dia. Dia layak jadi imam. Kadang-kadang kita terlewat bas ke, tunggu bas tuan-tuan sampai terlewat sembahyang. Tak ada nak sembahyang. Nak sembahyang, bas tunggu dah, enjin duk bunyi dah. Driver pun duduk atas tempat duduk dah, tangan letak atas steering dah. Tak sembahyang, kita ni wajib sembahyang. Akhir sekali nak selamatkan keadaan tuan-tuan, cepuh naik atas bas. Lompat naik atas bas. Bukan lompat dah, naik betul-betul lah. Ini cerita jadi tuan-tuan faham lain pula. Naik duduk atas bas tuan-tuan, bas pun jalan. Naik je bas jalan. Allah dalam hati gelisahnya, tak sembahyang lagi. Kalau orang hak ramah tak apa kan. Adik oi sat pergi berhenti tahu mana-mana kok nak sembahyang Ustaz. Tak apa lah. Ni hak jenis penyengat.
Jadi dia nak selamatkan, dia semayang lah hormat waktu dulu. Nanti berhenti di perhentian R&R mana-mana, artinya dia akan ulang balik semayang tu. I'adah, dia panggil i'adah. Ganti balik semayang tu ataupun ulang balik semayang tu. Jadi duduk atas kursi atas bah tu, dia angkat takbir semayang. Kalau 4 rakaat lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Bah masuk pekan rompin, pusing keluar pula, lalu ke depan zoo, tak kira lah tuan-tuan. Jadi kita ni semayang. Semayang hormat waktu atas bah. Duduk atas cushion tu, atas seat dia. Okey. Nak cerita dia, hak nak jadi imam ni, hak mana? Hak terkaya daripada i'adah ni lah. Hak ulang semayang. Tu imam kita ni tak perlu dah nak ulang-ulang semayang. Faham gitu? Okey, faham lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahawa tiada ada imamnya itu makmum bagi orang lain daripada ketika diikut akan dia. Kita nak ikut seorang imam sembahyang, imam tu janganlah berimamkan orang lain. Tidak ada bertindih kan. Ustaz Man Jeffrey ni, saya pinjam nama lah. Dia tak tahu orang mana lah tau. Dia tu imam dah. Jadi kita nak ikut belakang dia ni, kita ikut niat mengikut imam. Imam yang kita maksudkan ialah Ustaz Man. Dalam ketika ataupun masa ketika kita sembahyang, janganlah ke imam Ustaz Man ni ikut orang lain, dia pun jadi makmum kepada orang lain. Maka tak boleh lah. Artinya kita kena ikut orang yang hak di depan Ustaz Man. Artinya baru satu jemaah. Kalau kita ikut juga orang yang mengikut orang lain ataupun berimamkan orang lain, artinya sembahyang kita tak sah. Atau kecualinya imam yang pertama tu dah bagi salam, kita ikut orang yang kedua ni sebab dia masih dalam sembahyang, berbaki lagi tu, kita ikut belakang dia. Itu tak apa, sebab kita berimamkan yang seorang saja. Itulah maksud dia di sini ya. Saya ulang sekali lagi, bahawa tiada imamnya itu makmum ataupun mengikut bagi orang lain pada ketika diikut akan dia. Masa ketika kita ikut dia tu, dia tak ikut orang lain. Tu. Walaupun sebelum tu dia pun ikut orang lain juga, tapi dah hak depan sana, imam asal depan sana dah selesai lah, dia pun bangun tambah rakaat untuk mencukupkan, kita barulah masuk di belakang, ikut belakang dia. Tak apa, sebab apa? Kita berimamkan dia saja masa ketika sembahyang. Okey, selesai lah. Keempatnya, bahawa tiada ummi imamnya. Tiada ummi ni laisa biqari'in, dia tak pandai baca. Ummi sini tak pandai mengira membaca lah, menulis, itu ummi. Ummi ni dia istilah ataupun dia pinjam kata-kata. Sebab apa? Ummi ni ibu, asal ibu ni dia tak tahu apa, tak tahu baca, dia kira jaga anak lah. Ni istilah sajalah. Bahawa tiada ummi imamnya, artinya tiada ummi ni hak tak pandai baca, tak pandai rukun sah batal sembahyang, kita pergi ikut dia. Dia naknya sekurang-kurang jadi imam ni pandai lah baca hak berkaitan dengan rukun bacaan tu. Takbir dia reti, Fatihah dia pandai, salam pun dia pandai. Tu carilah yang tu jadi imam. Tiada ummi imamnya. Tu sekurang-kuranglah bagi cukup lengkap lah. Bagi cukup bacaan dia agak sempurna cukup. Taklah semestinya dia tu qori. Bila sebut qori tuan-tuan tu, kena cari hak peringkat antara bangsa kebangsaan baru jadi imam. Tak semestinya. Artinya qori di sini ialah yang sempurna bacaan dia. Makhrajnya okey, kemudian tajwidnya okey, tertib dia tu okey. Yang kelima, bahawa tiada terdahulu makmum atas imamnya pada pihak kiblatnya. Ini tuan-tuan pun faham lah. Jangan terlebih ataupun jangan ke depan ataupun bersamaan kita ni dengan imam. Sini dia kata bahawa tiada terdahulu, tiada kehadapan makmum atas imam. Atas imam tu bukan atas kepala lah. Atas imam tu ke depan maksudnya.
pada pihak kiblat, pada pihak kiblat. Ni saya berdiri ni. Kita tuan kejut pula. Jadi tuan-tuan, setengah kita kadang-kadang kita tengok makmum ikut imam yang sembahyang 2 orang. Yang sembahyang 3, 4, 5 tu seorang depan, kemudian belakang satu saf. Tapi hak sembahyang 2 orang tuan-tuan, imam seorang, makmum seorang. Kadang-kadang kita tengok dia duduk setengah, makmum ni duduk separuh. Kan? Yang tepatnya tuan-tuan, kita duduk hanya lebih 2-3 inci sahaja. Imam ke depan lebih 2-3 inci daripada kita. Abang Zik mana tak? Abang Zik nak jadi imam ke makmum? Makmum. Okey tuan-tuan, saya nak tunjuk kat ni lah. Tuan-tuan bayangkan sana kiblat. Tapi lepas ni jangan sembahyang hadap kat ni lah. Okey. Bila saya jadi imam tuan-tuan, saya duduk depan. Makmum ni dia duduk depan sikit lagi. Kalau orang tengok sepintas lalu tuan-tuan, seolah satu saf. Okey, nampak tak tuan-tuan? Nampak tak ni? Saya tak makan nasi lagi ni. Saya baru ngantuk. Okey dah. Okey, nampak tak? Antara kaki saya dengan kaki makmum, lupa dah pandang ujung kita. Okay, antara kaki saya dengan kaki makmum tuan-tuan, hanya lebih 3-4 inci saja. Inilah kalau sembahyang berjemaah 2 orang. Saya pun angkat takbir Allahu Akbar, Abang Aziz pun angkat takbir Allahu Akbar. Orang lalu sepintas lalu hanya duduk seolah-olah satu barisan. Tapi ada lebih sikit. Imam ni ke depan sikit, makmum ke belakang sikit saja. Kecualinya tuan-tuan, kalau dah sembahyang tu 3 orang. Bila 3 orang barulah Abang Aziz duduk tang ni, saya duduk depan. Lebih kurang dalam 3 hasta kot no. Bukan 3 hasta, 3. Artinya dah dia nak sujud. Satu saf. Saya di depan ni satu saf, seolah-olah satu saf, itu satu saf. Itu bagi yang ramai lah. 3 orang, 2 orang ke atas. Boleh faham tak no? Tapi biasa kita tengoknya separuh lah. Biasa kita tengok orang lain lepas tu separuh tuan-tuan, duduk separuh. Yang hak tepatnya ialah macam saya tunjuk tadi lah. Itu yang tepat sekali. Siap kat kameraman. Ya. Kalau orang perempuan berimam dengan suami, jarak dia dan kedudukan dia sebelah kanan atau sebelah kiri? Jarak antara dia biasanya sebelah kiri. Jarak dia antara perempuan kiri kan daripada kiri. Perempuan dia jadi kira dari rusuk kiri ya. Dia belah kiri. Kemudian jarak ada seolah-olah satu saf ke belakang. Jadi dia sujud tu seolah-olah sujud di bawah tapak kaki lah. Lebih kurang macam tu lah. Faham tak? Satu saf ke belakang. Dia tak rapat macam saya tunjuk dengan Abang Aziz tadi. Okey, selesai alhamdulillah. Okey, yang kelima tadi bahawa tiada terdahulu makmum atas imam pada pihak kiblatnya. Okey, keenam bahawa mengetahui makmum akan berpindah imamnya daripada satu rukun kepada satu rukun dengan dilihat atau dengan mendengar suaranya atau suara muballighnya atau lainnya. Okey, yang keenam bahawa mengetahui. Jadi kita tahu pergerakan imam. Tahu pergerakan imam. Sama ada imam tadi berpindah rukun dari satu rukun ke satu rukun ni, kita hak makmum ni tahu. Tahu tu dalam bentuk contohnya dilihat. Biasanya hak dekat ni kita tengok imam rokok, imam i'tidal, imam sujud. Atau dengan mendengar. Mendengar imam sebut Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah contohnya. Itu imam berpindah rukun lah tu. Itu suara. Ataupun suara mubaligh. Suara mubaligh ni bagi orang yang ramai semayang, tempat pula luas tuan-tuan, dia ada mubaligh. Tapi kita di sini jarang jumpa kan. Tapi tempat-tempat yang hak semayang ramai tuan-tuan, dia ada mubaligh. Bahkan di Mekah sendiri pun ada mubaligh. Di Madinah pun kalau kita semayang Masjid Nabi tu ada mubaligh.
Allahu Akbar. Hak belakang pula Allahu Akbar. Tu. Dengan melalui suara mubaligh. Sebab apa? Suara imam tenggelam. Tapi la ni tuan-tuan, dia tak timbul sangat sebab apa? Alat banyak tuan-tuan. Pembesar suara, kadang-kadang hak sensitif tu tuan-tuan. Sedepar kan, sedepar tu dah dengar suara jelas sebiji-sebiji. Tu. Mai lah tuan-tuan, tu imam tu tak ada suara apa dia dengar. Lah alat canggih tuan-tuan. Atau lainnya, lain ni ikutlah apa-apa cara yang lain. Jadi Tok Musannif kita, pengarang kita ni, dia tulis atau lainnya ni, dia buat persiapan siap. Mana nak tahu akan datang ni orang tak pakai dah pembesar suara, dia pakai lampu lah. Mana nak tahu ni contoh lah. Pakai lampu cahaya dalam bilik tuan-tuan. Bila kuning rokok, bila dia pun iktidal. Ni dalam bilik ni lampu dia tukar. Bila gelap tu pakai sujud dah jawab dah. Manalah nak tahu. Jadi dia bubuh siap-siap di sini. Dan lainnya, lain ni ikutlah apa-apa yang kesesuaian pada waktu itu. Tapi lah ni memanglah pembesar suara lah, yang the topnya. Okey, faham tak? Dan yang ketujuhnya, bahawa berhimpun keduanya pada satu tempat masjid atau lainnya. Jadi nak ikut ni, nak jadi imam, hendaklah dia berhimpun, duduk sekali. Dia tak mau seorang duduk benak baru, seorang duduk sedang. Aku nak jadi jadi imam boleh tak? Dia nak kena duduk setempat. Duduk setempat. Dan dalam kitab disebut kalau nak ikut imam jangan lebih daripada 300 hasta. Jangan lebih 300 hasta. Itu bagi yang bukan masjid ataupun yang lain-lain lah. Kalau dalam masjid, jauh mana pun tak apa. Jauh mana pun tak apa. Bagi yang lain daripada masjid. Jadi berhimpun keduanya pada satu tempat, masjid ataupun lainnya, lain masjid. Jadi dah nak berjemaah tuan-tuan, tentu kena duduk setempat. Kita nak ikut macam mana? Seorang duduk dalam bilik, seorang duduk di luar. Tak boleh lah. Maka bagi berhimpun keduanya pada satu tempat itu, tempat 4 surah yang disebut akan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Jadi dia tambah sikit sini, dia kata bagi berhimpun ataupun duduk sekali. Kalaulah imam dengan makmum tadi pada satu tempat itu, dia kata ada 4 surah. 4 surah ni 4 rupa, 4 masalah ataupun 4 misalan, 4 bentuk yang disebut akan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Jadi kalau kita nak tahu 4 bentuk itu, 4 perkara tu, tengoklah dalam kitab yang panjang-panjang. Okey, tuan-tuan biasa tengok tak kitab panjang? Itu kita ngaji kitab tua Ustaz noh. Ngaji kitab tua dia jumpa pelik-pelik. Dia kata tuntutlah ataupun tengoklah, bacalah dalam kitab yang panjang-panjang. Pergi cari kitab panjang. Maksud dia kitab yang huraian dia lebih panjang. Itu maksud dia. Tuan-tuan, kita pun kadang-kadang tak terasa. Orang belah lembu tuan-tuan, orang belah lembu. Pagi dia pergi lepas lembu, bawa lembu pergi padang. Petang penang dia pergi ambil lembu. Dia ambil lembu balik tambat tepi rumah. Satu harinya tuan-tuan, dia balik-balik dari market pukul 11 pagi, 12 pagi tu kelang kabut tongkat mutu. Lepas tu start mutu pula nak pergi padang, nak pergi tengok lembu. Bini dia pun tengok duk gaduh-gaduh tuan-tuan, duk kelang kabut tu. Bini dia tanya, abang nak pergi mana? Lembu putih pula dah. Bini dia faham tak? Bini dia faham tak lembu putih tu maksudnya tali lembu putih. Lembu duk merayak dalam gambar orang. Gambar Zid lah. Maksud dia macam tu lah. Sini kitab yang panjang-panjang ni kitab yang huraian ataupun perbahasan dia panjang. Lembu putih sungguh lah. Metro muka depan lah. Dia faham lah. Tak boleh nak cepat ni, sebab nak cerita Kemboja lah ni. Tak sabar-sabar. Kelapannya bahawa berniat makmum akan mengikut imamnya atau niat berjemaah dengan imamnya, barulah sah ikut imam. Jadi kena niat.
Kena niat kita mengikut imam, mengikut imam atau niat berjemaah. Sembahyang berjemaah barulah jadi kita mengikut imam, barulah dapat pahala kita ni sembahyang berjemaah. Kalau tidak, dia akan jadi munfarid, sembahyang seorang-seorang, sebab tak niat ikut imam, walaupun duduk dalam saf yang sama, dalam sembahyang yang sama, dalam jemaah yang sama. Kan? Tu masyarakat kita lah ni cerdik sikit lah, dia tak ada protes yang berat. Kalau tak suka kata imam sembahyang Jumaat, tuan-tuan, dia pergi juga sembahyang. Tapi tak boleh buat 4 lah kan, kena buat 2. Kalau sembahyang yang lain, contohnya sembahyang fardu, dia tak suka kata imam tu, tapi dia sembahyang juga 4 rakaat, tak niat tidak mengikut makmum. Dia tidak niat mengikut makmum, mengikut imam, mengikut imam. Dia sembahyang Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Kemudian dia siap dah, Fatihah lebih kurang sama dengan imam, surah lebih kurang sama dengan imam, rokok yang kita sujud dia ikut sama saja. Dalam hati kita celah tu ikut imam ni, aku tak ikut dia. Tapi dia sembahyang juga. Ya, dia cerdik sikit tu. Tapi hak orang dulu tuan-tuan, dia tengok tu imam, aku tu imam ni aku cukup tak suka lah. Keluar start kereta, start motor balik macam tu kan. Dia akan timbul fitnah tuan-tuan. Boleh tak suka tu imam pun dia Islam juga, dia beriman juga, dia baca sedap pada kita tuan-tuan. Akhir sekali dia timbul fitnah. Betul tak tuan-tuan? Dia kena cerdik macam tu lah kan. Sebab syarat nak ikut imam ni kita setuju dengan imam. Tak boleh ikut, kita benci ikut imam, ikut tak sah. Tak sah ikutan. Dan jika tiada berniat ia akan mengikut imamnya, maka jadilah sembahyangnya itu seorang diri, sembahyang munfarid. Melainkan pada sembahyang yang disyaratkan berjemaah padanya, seperti Jumaat. Jumaat tak apalah, ke mana-mana pun wajib berjemaah, maka iaitu tiada sah sembahyangnya kalau tak niat. Jadi Jumaat tak ada masalah. Memang Jumaat syarat sah dia ialah berjemaah. Tetapi jika mengikut ia dengan ketiadaan niat, mengikut atau syak ia pada niatnya, maka batallah sembahyangnya. Ini tuan-tuan pun faham. Jika panjang menanti akan imamnya pada satu perbuatan daripada segala perbuatannya, tambah-tambah pula kita duduk syak dari ini panjang. Masa yang kita duduk tunggu, duduk syak, niat ke tak ni ikut imam ni, niat ke tak ni, masa tu panjang. Pada urut kata panjang, batal tu kan, batal sembahyang kita. Tu imam tak ada apa-apa, kita batal. Dan jika berniat ia akan mengikut imam pada tempat sembahyangnya, maka tiada sah niatnya dan mengikutnya serta makruh. Ini apa dia pula ni tuan-tuan? Dan jika berniat ia akan mengikut imam pada tempat sembahyangnya, maka iaitu sah niatnya dan mengikutnya serta makruh, dan tiada hasil baginya fadilat berjemaah. Ini apa maksud dia tuan-tuan? Jika kita niat ia akan mengikut imam pada tempat sembahyangnya, dia nak pergi ke mana tu? Okey, saya pergi atas sikit ya. Dan tetapi jika mengikut ia dengan ketiadaan niat, mengikut atau syak ia pada niatnya, mengikut, maka batal sembahyangnya. Jika panjang menanti itu kita panjang menanti akan imamnya pada satu perbuatan daripada segala perbuatan imam. Dan jika meniat ia akan mengikut imam pada tempat sembahyang, maka iaitu tiada sah niatnya dan mengikutnya serta makruh. Pada tengah sembahyang tu. Tengah sembahyang dan tiada hasil baginya fadilat berjemaah. Niat mengikut imam pada tengah sembahyang, bukan tempatnya, pada tengah sembahyang. Okey. Dan jika meniat ia akan mengikut imam pada tengah sembahyangnya. Sembahyang sama-sama, imam pun sembahyang, makmum pun sembahyang, sama-sama takbir. Di pertengahan sembahyang barulah niat mengikut imam, maka iaitu sah niatnya dan mengikutnya serta makruh. Sah niat dia, sah mengikut, tetapi hukum dia makruh. Makruh ni apa dia tuan-tuan? Makruh ni keruh
Makruh ni lawan kepada sunat. Sunat ni buat dapat pahala, tinggal tidak disiksa. Makruh tinggal dapat pahala, buat tidak disiksa. Okay, you all understand? Alhamdulillah. Dan tiada hasil baginya fadilat berjemaah. Tak hasil ni tak dapatlah fadilat ataupun kelebihan berjemaah tadi. Artinya pahala berjemaah tu tak dapat. Sebab di pertengahan. Tapi setengah pandangan Tok Guru dia kata macam ni. Kalau kita niat mengikut, bermula daripada kita niat mengikut imam tu, di situ baru dikira pahala berjemaah sampailah habis. Kalau 2 rakaat lagi, 2 rakaat tu dah sahaja dikira pahala berjemaah. Yang 2 rakaat yang awal tu tidak dikira. Okey, tapi dalam kitab kita dia kata beginilah. Adapun imam, maka tidak wajib atasnya berniat dirinya imam. Bagi tu imam, dia tak niat imam pun tak apa. Tetapi orang yang belakang ikut tu, maka jadilah berjemaah. Imam pun dapat pahala berjemaah, makmum pun dapat pahala berjemaah. Kalau imam boleh niat, imam lagi elok lah, lagi elok. Tetapi tiada dapat fadilat berjemaah baginya jika tiada ia berniat dirinya imam. Jadi kalau imam tadi nak pahala berjemaah, dia kena niat lah, dia jadi imam. Kalau di awal mudah aja, imaman lillahi ta'ala. Kalau di pertengahan macam mana tuan-tuan? Bila bunyi belakang takbir Allahu Akbar, aku jadi imam. Betul tak? Niat, benda niat ni berlaku di hati. Dia terlintah di hati, aku jadi imam ni. Barulah dapat pahala berjemaah. Tetapi jika berniat ia di tengah sembahyangnya, maka dapat baginya fadilat berjemaah daripada waktu yang ia berniat itu hinggalah akhirnya. Ni kata tadi tuan-tuan. Kalau lagi 2 rakaat nak habis baru, tadi lupanya ikut imam. Aku mengikut imam ataupun aku berjemaah, contohnya tuan-tuan. Daripada mula niat itulah barulah dikira sampailah akhir, baru dapat pahala. Dapat pahala berjemaah. Tapi sikitlah separuh, sebab separuh jalan. Serta tiada makruh dan tiada dapat fadilatnya pada barang yang dahulu daripada niatnya. Artinya hak dahulu, hak depan 2 rakaat yang belum niat, tak sempat niat, tak ingat niat, yang tu tak dapat pahala berjemaah. Inilah pada sembahyang yang lain daripada Jumaat. Cerita ni yang lain daripada Jumaat. Kalau Jumaat tu automatik dah, sebab apa? Syarat sah sendiri pun ialah berjemaah. Berjemaah pula 40 orang. Saya teringat tuan-tuan hak saya pergi di Vietnam tak kali pertama dulu, bukan baru ni lah. Saya semayang di sebuah masjid di bandar Vietnam tu lah juga. Dia ada 2-3 biji masjid di situ dalam bandar yang besar tu. Bila pergi semayang situ tuan-tuan, mula-mula sampai dia dengar sebuah orang Melayu duduk sembang luar masjid tu. Kata orang Melayu kan. Lepas habis semayang, memang betul orang Melayu, orang sini yang dia kerja di sana. Ada yang Petronas, ada apa tak apa lah. Masuk dalam masjid pula tuan-tuan, Morocco pun ada, Mak Saleh pun ada muka Cina pun ada tuan-tuan. Pakat dia menanti nak semayang Jumaat. Kira ramai tuan-tuan, hak dalam masjid dengan hak luar masjid tu lebih kurang dalam 50 orang je. Bukan banyak-banyak pun, 40 orang, 50 orang. Tu campur lah dengan Ustaz Rohizat api tu. Kemudian tak apa tuan-tuan, nanti nak dengar macam mana masa khutbah sini. Nak try rasa, nak tengok suasana orang situ baca khutbah dulu mana. Kemudian dalam ramai-ramai tu ada seorang yang pakai jubah, pakai serban putih semua. Pak ni ikut tu imam. Tapi tak apa tuan-tuan, azan pun tak sedap mana pun. Selama rock je lah. Tak apa, habis azan tuan-tuan, sembahyang sunat, tu imam pun naik lah. Dia naik tuan-tuan, macam mana naik duduk atas tunggu kayu. Dia tak ada mimbar, dia ada tempat tinggi tu ya, tempat tinggi. Kan? Dia naik duduk atas tu, pegang satu tongkat. Kemudian dia baca, bukan dia baca lah, dia berkhutbah lah, ada teks ringkas ada. Dia baca, dia berkhutbah je tuan-tuan. Jadi bila naik ni Alhamdulillah terus-terusnya rupanya khutbah Melayu tu. Khutbah dalam bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Tapi pelik lah, pelik.
dengar faham. Siapa biasa duduk Kelantan dia faham lah. Aku pelik dah lebih kurang kan. Thailand apa semua tu. Jadi bab hari itu adalah bab berkaitan dengan kepentingan ilmu. Jadi Tok Imam pam berkhutbah tu tuan-tuan, saya faham. Kalau macam ni, aku ni duduk di mana? Vietnam atau Malaysia? Tu dengar kau khutbah tu. Habis khutbah pertama, naik khutbah kedua, barulah prom. Tu saya tak pergi buat. Khutbah kedua ni, khutbah Vietnam tu. Kemudian yang kedua, saya dah fikir tengok, kalau jemaah ada 50 orang, hak luar tu orang Malaysia, hak dalam tu Morocco ada, aku pula Malaysia. Hak jemaah anak tempatan, hak lokal ni berapa orang tu tahu? Tak sampai 40 tuan-tuan. Hak tempatan tu saya ingat dalam 20 orang je. Sembahyang Jumaat sah? Sembahyang Jumaat sah tak tuan-tuan? Dia ada sah, ada tak sah. Kan syarat 40. 40 ni tak kira lah sekali dengan khatib ataupun imam. Masjid besar tu. Dia kira masjid besar lah, kecil sana besar bagi kita. Jadi kalau kita mengaji lebih dalam tuan-tuan, dia dalam kitab fiqh ni yang tinggi-tinggi, yang kata kitab panjang-panjang tu. Dia ada tuan-tuan, kadang-kadang ada pandangan-pandangan mazhab yang lain. 7 orang sah dah Jumaat. Ada yang 21 tuan-tuan. Saya tak ingat banyak lah. Ada yang 21, ada yang 24, ada 25 tuan-tuan. Jadi sini tak boleh lah ikut macam tu. Nanti buat sendiri sembahyang Jumaat ustaz. Buat sendiri sembahyang Jumaat, kami nak 7 orang sebab kami satu kepala. Cukup lengkap, imam ada, khatib ada, makmum ada. Bila ada tersiap dah, tak boleh lah kan. Sebab mazhab Syafi'inya 40 orang. Sama ada sekali dengan khatib ataupun imam. 40 orang tu wajib. Itu cerita di Vietnam. Cerita di Vietnam, hak ni sampai kat mana dah tak tahu. Okey. Adapun padanya maka wajib atasnya meniatkan dirinya imam pada takbiratul ihram seperti makmum jua. Jadi imam tu kalau nak pahala, nak kebajikan juga, nak pahala berjemaah juga, dia juga kena niat, barulah dapat kebajikan itu. Kesembilannya bahawa muafaqat sembahyang makmum dengan sembahyang imamnya itu pada aturannya. Jadi tuan-tuan, sembahyang yang kita nak ikut imam dan kita makmum ni adalah kaifiat yang sama, cara yang sama. Sembahyang zuhur 4 rakaat tu, cara yang sama. Malam ni kita sembahyang gerhana. Malam ni kita akan sembahyang gerhana tuan-tuan, lebih kurang pukul 9, lebih kurang lah. Gerhana berlaku 8.46. Sembahyang gerhana ni tuan-tuan, kaifiat dia kalau ikut kaifiat yang sempurna ataupun kaifiat yang afdal tu, dia lain sikit dengan sembahyang fardu. Kalau kita nak buat biasa tu boleh tuan-tuan, sebagaimana sembahyang sunat zuhur tu. Tetapi kaifiat dia yang afdal laginya ialah dia ada 2 qiyam, 2 rakaat, 2 i'tidal dan 2 sujud bagi 1 rakaat. Jadi boleh tak orang yang sembahyang zuhur nak ikut orang sembahyang gerhana? Tulang kabut lah jawab dia tuan-tuan. Dia rokok apa pula? Hak ni i'tidal nak tambah pula dah tuan-tuan. Ataupun orang yang sembahyang zuhur nak ikut orang yang sembahyang gerhana nak ikut orang sembahyang zuhur. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh, sebab kaifiat dia tak sama. Ataupun orang yang nak sembahyang zuhur nak ikut orang yang sembahyang jenazah. Boleh tak tuan-tuan? Lagi tak boleh. Artinya nak ikut, nak sah berjemaah tadi, naklah imam dan makmum tu dengan kaifiat sembahyang yang sama. Artinya kalau zuhur ikut hak zuhur lah kan. Kalau hak jenazah ikut jenazah lah. Kalau kita nak sembahyang gerhana, kita ikut imam yang belakang sembahyang gerhana. Jadilah kaifiat yang sama. Bila kaifiat sama, barulah sempurna sembahyang. Sini syarat dia ni, syarat sah tu. Dan ke-10-nya bahawa tiada menyalahi makmum daripada imamnya pada sunat yang jahat bersalahannya, seperti sujud tilawah dan sujud sahwi dan tahiyat awal dan qunut.
Apa maksud dia ni? Jadi yang ke-10, bahawa tiada menyalahi makmum daripada imamnya pada sunat yang jahat. Maksud sunat yang jahat ni sunat yang menyalahi imam. Makmum buat perkara yang tak ikut imam. Tu yang jahat, yang bersalahannya, seperti sujud tilawah. Bukan imam sujud ni lah. Imam tak sujud tilawah pun makmum kata pergi sujud. Maksudnya macam tu. Kemudian yang kedua, sujud sahwi. Kan? Imam tak sujud sahwi, makmum pergi sujud sahwi. Tapi tengok tempat dia lah.